Okey, dalam tajuk insurans ni kita akan belajar dua benda. Yang pertama adalah tentang insurans hayat, yang kedua adalah insurans am. Okey. Jadi dua-dua pentinglah, dua-dua penting dan dua-dua potensi masuk dalam exam. Okey, jom kita tengok Okey, untuk hari ni kita akan buat part yang pertama, part yang awal-awal dululah. Okey. Tajuknya adalah tajuk insurans. Okey, bab 3 tajuknya adalah tajuk insurans, yang mana dalam tajuk ni pertama sekali kita kena tahu ialah apakah itu maksud insurans lah. Kita kena tahu dulu apa maksud insurans. Okey. So secara umumnya insurans, okey, ni kita tahu dulu. Okey. Insurans ni apa dia? Okey, insurans ni maksudnya ialah perjanjian. Okey. Insurans kalau soalan tanya apakah dimaksudkan dengan insurans? Dia adalah perjanjian, okey, perkongsian kerugian. Kerugian antara syarikat insurans, okey, syarikat insurans dengan pemegang polisi. Kita lah yang beli insurans tu, okey, dengan pemegang polisi. Okey, itu maksud insurans. Okay, kita yang rugi tapi syarikat yang tanggung. Itu maksud insurans. Okay, perjanjian perkongsian kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okay, jadi dia banyak jenis lah insurans ni. Insurans motor, insurans kebakaran, insurans hayat, insurans nyawa, insurans kesihatan, banyaklah benda dia. Tapi dari segi aspek insurans maksudnya ialah perjanjian perkongsian kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Di mana bila kita nak beli insurans, okay, kita tidak lari dari perkataan risiko. Okey, dia sebut insurans ni adalah risiko lah. Okay. Risiko ni apa pula? Risiko maksudnya ialah musibah. Musibah. Okey. Risiko ni maksudnya ialah musibah. Okey, ni maksud risiko dalam insurans. Okey. Maksudnya ialah musibah yang tidak dapat dielakkan. Dapat dielakkan dan melibatkan kerugian. Itu maksud risiko dalam insurans. Kerugian. Okay. Jadi bila soalan tanya, apakah maksud dengan risiko? First kali lah musibah yang tidak dapat dielakkan. Ini syarat pertama. Okay. Iaitu kemalangan lah. Musibah ni kemalangan, malapetaka ke, kecelakaan ke, yang tidak dapat dielak. Yang kedua adalah melibatkan kerugian. Mesti ada dua benda ni. Dia tak cukup syarat lah. Jadi kalau benda ni tak dapat dielak, tapi kalau kita plan benda tu, itu bukan musibah lah namanya. Contohlah katakan petang ni aku balik kampung, aku nak langgar tiang, contoh gitu. Kita dah rancang lah. So bila berlaku benda tu, kita tak dapat apa-apa lah. Sebab kita dah plan benda tu. Kita boleh elak benda tapi kita sengaja nak langgar. So itu bukan risiko lah dalam insurans. Okay, alright. So benda ni berlaku tanpa dirancang. Tengah berjalan tiba-tiba kaki terplecot dalam longkang, patah. Itu tetap dapat elak. Jadi itulah namanya risiko. Musibah yang tidak dapat dielakkan dan melibatkan kerugian. Okey, itu satu. Kemudian, orang yang mahir tentang insurans ni, alright, orang yang mahir tentang insurans ni, kita panggil apa? Agak-agak Dina lah. Orang yang pakar dalam insurans kita panggil apa? Apakah nama pekerjaan dia? Apa ya? Tahu belum? Okay, alright. Okay, kalau orang padam api kita panggil bomba. Orang tangkap pencuri tu panggil polis. Okay, kalau orang tembak menembak tu panggil askar. Okay, jadi kalau orang yang pakar dalam insurans ni, kita panggil nama pekerjaan dia adalah actuary. Namanya actuary. Orang yang jual insurans tu nama agent insurans. Itu dia tak pandai insurans pun, tapi dia cuma jadi agent jual insurans. Tapi orang yang dipanggil actuary ni adalah orang yang pakar. Maksudnya dialah yang merancang, dialah yang menetapkan apa syarat-syarat dia. Dia pergi melawat rumah tersebut, dia tahu berapa harga rumah tu. Dia tengok, contohlah katakan Dina nak beli insurans kebakaran untuk rumah Dina. So Dina pun panggil orang insurans. Insurans datang ke rumah, dia tengok rumah Dina, masuk dalam rumah Dina, tengok barang-barang dalam rumah Dina. So dia pun dapat tahu rumah dia ni berapa harga dia. Harta benda di rumah dia berapa harganya. Itulah orang yang mahir. Okay. And then bila kita buat tuntutan, contohnya katakan rumah dia terbakar bahagian dapur. So dia datang melawat tengok. Dia pun menilai tengok. Okay, berapa kerugian dia. Itulah orang yang pakar dalam pengurusan insurans. Nama pekerjaan ni adalah actuary namanya. Bila sebut actuary tu, tahulah itulah pakar insurans tu. Katakanlah lagi 10 tahun ni saya jumpa Dina kat mana-mana. Dina kerja apa kan ni? Actuary cikgu. Saya tahulah. Dina kerja lah pakar insurans. Orang yang kita jumpa tepi jalan tu, hello cik, saya daripada Takaful nak jual insurans cik. Dia pun cerita, itulah agent insurans. Bukan actuary. Dia hanya pandai menjual insurans saja. Okay, tapi bab menilai dia bukan kerja dia lah. Okay, so kalau kita contoh kalau kita ambil insurans kebakaran,
rumah terbakar, kita berjumpa ejen kita. Cik, saya nak claim insurans. Kita pun hantar borang kat dia. Dia hanya penghantar borang, penghantar borang pengurusan tu, itu dia. Itulah agent insurans. Tapi orang menentukan berapa jumlah kerugian, berapa yang kita akan dapat, itu namanya orang actuary namanya, pakar insurans. Okey. Kemudian, dalam cerita 5 ni, kita akan belajar 2 jenis insurans. Yang pertama adalah insurans hayat namanya, dan yang kedua adalah insurans am. Okey, apa beza dua ni? Okey, ada beza dia. Okey, insurans hayat dan insurans am. Dua insurans yang berbeza lah. Okey, jadi kita tengok apa beza dia. Okey, dan insurans hayat ni juga kita kenali sebagai insurans nyawa. Okay, insurans hayat ni kita kenali sebagai insurans nyawa lah. Kita sebut insurans nyawa tu, inilah benda dia. Kita insurans nyawa. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan nyawa kita. Tapi insurans am pula dia ada banyak jenis. Yang kita belajar usaha serta 5 ni ada 5 lah. Dia banyak lagi benda dia. Insurans letupan, insurans taufan, insurans bencana alam, banyak jenis insurans. Tapi yang kita belajar untuk serta 5 ni hanya 5 sahaja. Yang pertama kita belajar adalah tentang insurans motor. Insurans motor. Ini yang kita belajar usaha serta 5 lah. Okay, dia banyak jenis tapi yang kita belajar serta 5 ini ya. Insurans motor, insurans kemalangan diri, kemudian insurans kesihatan dan perubatan, insurans perubatan dan kesihatan dan perubatan, kemudian insurans insurans apa ya, saya lupa. Insurans perjalanan, dan satu lagi lah insurans apa, saya lupa lah, alamak lupa. Insurans motor, insurans kebakaran, insurans kebakaran dan kecurian. Kebakaran dan kecurian. Ini yang kita belajar semasa tingkatan 5. Dia banyak lagi. Insurans letupan, insurans bencana alam, insurans koperasi, insurans macam-macam insurans lah ada. Okey. Tapi kita belajar tingkatan 5, ini saja 5 jenis. Itu pun kita tak belajar kira semua lah, hanya sebahagian je. Okey, alright. Yang kita akan belajar pengiraan adalah tentang insurans motor. Kita akan belajar secara kira dia. Insurans motor kita akan belajar cara pengiraan dia. Kemudian insurans kesihatan kita akan belajar pengiraan dia. Insurans kemalangan kebakaran, kecurian kita akan belajar perjalanan dia. Dan juga insurans perjalanan lah. Okey, itu antara kita belajar. Okey. Di mana kalau kita nak beli insurans, contohlah katakan kita beli insurans, contoh saya lah. Okey. Orang yang beli insurans dipanggil sebagai pemegang polisi. Pemegang polisi. Itulah nama orang yang beli insurans. Namanya adalah pemegang polisi. Manakala orang yang membayar insurans namanya adalah syarikat insurans. Okey, kalau kita nak suruh syarikat insurans cover kita mesti bayar duit kepada dia lah. So duit tu namanya sebagai premium insurans. Duit yang kita bayar tu dipanggil sebagai premium insurans. Yang kita bayar bulan-bulan ke setahun sekali ke, itu namanya adalah premium insurans. Kalau kita nak suruh orang jaga kita kena bayar dia. So bayaran tu namanya adalah premium insurans. Lepas tu bila kita dah bayar insurans tersebut, bayar premium tersebut, maka syarikat pun akan cover kita. Berlaku apa pada kita, syarikat ni akan bayar pampasan kepada kita. Itu ialah pusingan kerja bagi insurans. Kita nak orang lindungi kita, kita bayar dia. Bila kita dah bayar dia akan jaga kita. Jika inilah bayar pampasan kalau berlaku apa-apa kecurian, apa-apa kemalangan, dia akan bayar kepada kita. Okey, itu pusingan dia. Kemudian, apa tujuan insurans ni? Tujuannya ialah supaya hidup kita ni sentiasa tercover, sentiasa terbela, dan kalau berlaku apa-apa, kita punya kehidupan, kita punya pendapatan tidak terjejas. Itu maksud dia. Kita ambil insurans tujuannya bukan apa. Tujuannya supaya kalau berlaku apa-apa pada kita, pendapatan kita tidak terjejas. Contohlah katakan saya ambil insurans kebakaran. Satu hari rumah saya terbakar contohnya. Saya tak risau. Sebab apa? Walaupun rumah saya terbakar, saya tak risau. Sebab apa? Saya tahu insurans akan bayarkan kos-kos untuk pembaikan tersebut. Jadi gaji saya tak terjejas walaupun rumah saya terbakar. Ataupun Dina ada kereta, ada insurans. Satu hari Dina accident. Kereta masuk bengkel. Dina tak risau. Sebab apa? Dina tahu kos untuk pembaikan tersebut Dina tak perlu bayar apa-apa. Syarikat insurans akan bayar kerana Dina ada perlindungan insurans. Jadi bila mana pendapatan Dina tak terjejas langsung, itu namanya disebut sebagai namanya adalah indemnity namanya. Iaitu keuangan kita sentiasa sama ketika sebelum berlaku dan selepas berlaku kerugian tersebut.
tak terjejas. Jadi namanya adalah indemnity. So bila sebut indemnity, apa dia? Mengembalikan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian. Maksudnya berlaku apa-apa sekalipun, duit kita semasa ni tidak terjejas. Sebab bila berlaku saja kemenangan tu, syarikat insurans yang akan bayarkan. So kita masih maintain lagi. Kalau gaji kita 5,000, masih maintain 5,000. Tapi kalau kita tak ada insurans, kereta kita accident, duit kita daripada 5,000 tinggal 4,000 contohnya. Sebab nak bayar bengkel 1,000 untuk baiki kereta. Itu terjejas. Jadi itu bukan konsep tu lah. Jadi konsep insurans ialah duit kita 5,000, kereta accident, pendapatan kita tetap maintain 5,000 tu boleh belanja. Sebab yang untuk baiki kereta tu dibayar oleh syarikat insurans. Jadi itu namanya konsepnya konsep indemnity. Memastikan keuangan kita kekal seperti sebelum berlakunya musibah. Namanya indemnity. Okey. Insurans hayat dan insurans am, dia ada perbezaan lah. Perbezaan yang mana insurans hayat dia berkaitan dengan nyawa lah. Insurans hayat akan cover pertama sekali adalah tentang kematian. Insurans hayat akan cover yang pertama adalah kematian. Itu yang kita cover. Insurans hayat akan cover 3 benda sekaligus. Yang pertama kematian, yang kedua penyakit kritikal, yang ketiga hilang upaya, cacat. Ataupun kita panggil istilah insurans ilat, keilatan. Okay. Insurans hayat cover 3 benda ini sekaligus. Okey, tetapi insurans am dia cover mengikut jenis dia. Kalau kita ambil insurans perjalanan, dia cover perjalanan sahaja. Ini kalau kita ambil insurans perjalanan, dia akan cover insurans perjalanan sahaja. Dia tak cover lain lah. Katakanlah contoh katakan contohnya kita nak pergi melancong. Okey, naik kapal terbang, kita pun ambil insurans perjalanan. So dalam perjalanan tersebut tiba-tiba bagasi kita hilang, beg kita hilang. So insurans cover lah. Tetapi contohnya katakan kita tengah bercuti, tiba-tiba kita accident, patah kaki. Kita tak boleh ambil insurans perjalanan tu untuk bayar rawatan kita tu. Sebab insurans perjalanan hanya cover tentang perjalanan kita je. Okey, tu maksud gitu. Jadi untuk cover, untuk bayar kita punya kos rawatan tu, kita kena ambil insurans perubatan. Dia tak cover semua. Okey. Perjalanan tentang cover tentang perjalanan. Itu mungkin sebab dari segi apa tu? Dari segi hilang bagasi ataupun dari segi kita flight lewat, kita akan di-cover, dibayar ganti rugi. Contoh gitulah. Tapi dia tak cover tentang kita accident, yang tu tak cover. Itu kena ambil insurans kemalangan diri pula. Sebab jadi insurans am ni dia bergantung pada jenis dia. Okey, kalau kita rumah terbakar, untuk cover dia kita ambil insurans kebakaran. Okey, contoh katakan kita ada insurans kesihatan dan perubatan. Tiba-tiba rumah terbakar. Okey, kita pun melecur juga. Kita pergi hospital, kita buat rawatan. So dia hanya cover tentang rawatan kita melecur tu je lah. Tapi rumah terbakar, dia tak cover. Sebab rumah terbakar tu bukan insurans kemalangan. Dia kena ambil insurans kebakaran lah. So kalau tak ada insurans kebakaran, tak cover lah rumah tu. Bayar sendirilah. Yang dia cover ialah rawatan kita tadi. Okay, contoh. Okey, kemudian untuk motor pun sama juga. Untuk motor, kena ambil insurans motor. Okay, insurans motor. Okey, kata kalau kita ada insurans kemalangan diri. Contohlah, insurans motor. Okey, katakan kita bawa kereta, kita accident je. Kita cedera. Okey, kita pergi rawatan. Kereta kita pula kemek, remuk habis dah. Hantar ke bengkel. So, yang kita pergi hospital tadi tu, dia akan cover lah. Sebab itu kita kemalangan. Dia akan cover untuk bayaran hospital semua tu, dia akan cover. Tapi kereta kita yang remuk tu, dia tak cover. Sebab itulah insurans kemalangan diri. Hanya cover tentang apa yang kita sakit saja. Kereta sakit, bayar sendiri. Kereta akan di-cover oleh ataupun kita ada insurans kereta. Kita kemalangan. Okey, kita cedera, kereta teruk. Hantar ke bengkel. Okey, kereta kita akan dibayar oleh insurans. Tapi cedera kita tak bayar. Sebab itu untuk insurans motor, untuk kereta tu. Bukan untuk kita. Jadi kita cedera ni kena bayar sendiri. Itu maksud. Jadi untuk cover cedera kita, ambil pula insurans kemalangan diri. Okey, kalau ini untuk insurans kemalangan. Dia hanya cover tentang kemalangan je lah. Okey, contoh apa beza insurans kemalangan dengan insurans kesihatan ni. Okey, contoh katakan kita ada insurans kemalangan diri. Satu hari kita demam. Teruk sangat demam ni. Kita pun pergi hospital. Buat rawatan,
Okay, kita fikir tak payah bayar lah sebab kita ada insurans kemalangan ni. Tak boleh. Sebab insurans kemalangan hanya cover tentang kemalangan. Tapi kalau kita sakit sebab demam, sebab apa tu, tak cover. Itu kan sebab kita kemalangan. Okay. Jadi kita kena ambil insurans kesihatan. Okay, itu beza dia. Kemalangan ni kalau kita sakit sebab kemalangan, dia cover. Tapi kalau kita sakit sebab kita demam, demam campak ke, sakit mata ke, dia tak cover. Walaupun kita ada insurans kemalangan diri. Dia tak cover. Jadi untuk cover tentang itu, ambillah insurans kesihatan. Okay, contoh. Kita ada insurans kesihatan. Satu hari kita main kat padang, kita jatuh, patah kaki. Itu kita kemalangan. Jadi, kita tak boleh ambil insurans kesihatan untuk cover kita punya patah kaki tu. Sebab patah kaki tu disebabkan oleh kita kemalangan. Jadi, dia tak boleh cover. Yang kesihatan ni hanya cover untuk kalau kita sakit. Tiba-tiba kita demam, masuk ward, kena tahan ward, itu cover. Tapi kalau kita patah kaki sebab kemalangan, itu tak di-cover oleh insurans kesihatan. Dia CPCP yang maksud dia tu. Jadi, kena hati-hatilah. Okay. Alright. Kemudian, kalau kita mati, tak cover. Tak cover contohlah, tapi biasanya insurans kesihatan, insurans kemalangan ni dia masuk sikitlah term-term ni. Kalau ada kematian dia akan bayar juga, tapi sikitlah nilai dia. Tapi secara umumnya insurans am ni dia bergantung kepada jenis dia. Dia tak cover semua benda lah. Tapi insurans hayat dia cover 3 benda sekaligus. Okay, itu beza dia. Okay, alright. Jadi untuk yang ni kita kena tahu apakah perbezaan antara insurans hayat dan insurans am ni. Kita tengok dulu perbezaan dia. Ini soalan yang favorite ni. Perbezaan antara insurans hayat dan insurans am. Okay. Kalau dia minta cari perbezaan, kalau boleh kita buat bentuk jadual. Nampak lebih jelas beza tu. Okay, kalau dia minta cari perbezaan, kita buat bentuk jadual. Nampak jelas beza dia. Okay, kita tengok. Insurans hayat dan insurans am. Apakah beza dia? Insurans am. Okey, yang pertama sekali beza dia ialah okey, sekejap sebab jadual dulu cantik sikit. Okey, yang pertama sekali. Saya cakap apa tadi tentang tadi. Coverage dia tadi. Okey. Pertama sekali ialah apakah yang dilindungi? Yang di-cover oleh insurans tersebut. Okey. Pertama sekali, insurans hayat akan cover 3 benda sekaligus, iaitu kematian, okey, penyakit kritikal dan juga kecacatan kekal. Kita panggil ilat lah. Itu dia perbezaan pertama. Tapi am pula bergantung kepada jenis insurans tersebut. Dia tak cover semua. Cover ikut jenis insurans kita beli. Itu yang pertama beza dia. Yang kedua, dari segi tempoh masa. Tempoh masa. Di mana insurans hayat dia berbentuk jangka panjang. Biasanya 5 tahun ke atas lah jangka panjang. Okey, maka insurans am pula paling lama setahun ataupun kurang. Apa yang kurang contohnya insurans perjalanan. Kita nak bercuti seminggu, kita beli insurans seminggu je lah. Jangan beli sampai setahun, rugi. Kalau insurans motor, sekali satu jalan tu, dia cover setahun lah. Setahun kena renew. Itu beza yang kedua. Insurans hayat ni, dia berbentuk jangka panjang. Tapi insurans am ni berbentuk jangka pendek. Setahun ataupun kurang. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga, perbezaan dia ialah cara bayar dia. Cara bayaran premium dia. Okay, untuk insurans hayat, biasanya dibayar secara bulanan. Setiap bulan kena bayar. Okay, sepanjang tempoh. Kalau kita beli selama 10 tahun, bulan-bulan kena bayar lah selama 10 tahun. Itu beza dia. Okay. Kalau insurans am pula, dia berbentuk bayaran sekaligus. Sekali bayar. Setahun sekali bayar. Dia tak ada bayar secara bulanan. Itu yang kedua lah. Yang ketiga. Okay, yang keempat ialah dari segi pulangan dia. Pulangan dia. Okay. Di mana insurans hayat, satu lagi lupa. Dari segi bentuk bayarannya, bentuk pampasan. Okay, bentuk pampasan. Okay, di mana insurans hayat berlaku apa-apa kepada kita, waris kita ataupun kita sendirilah. Contoh katakan kita sakit kritikal. Okay. So bila disahkan kata sakit kritikal, itu cakap insurans akan bayar.
So dia akan bayar dalam bentuk keuangan. Confirm dapat duit. Ni dapat duit. Itu beza dia. Tetapi insurans am ni, dia berbentuk ganti rugi. Apa beza dia? Ganti rugi maksudnya ialah mungkin dapat duit, mungkin tidak. Contoh katakan kita ambil insurans perjalanan, satu hari bagasi kita hilang. So kita tak dapat duit. Kita akan diganti semula dengan bagasi baru yang sama jenis, sama harga gitulah. Ataupun kereta kita accident. Kita tak dapat duit. Tapi kita dapat balik kereta yang siap dibaiki. Okay. Tidak semestinya duit lah. Ataupun rumah kita terbakar. Kita tak dapat duit. Tapi kita dapat balik rumah siap dibaiki. Duit itu terus dibayar kepada kontraktor. Itu beza dia. Okay. Dan yang kelima pula ialah faedah dia. Apa faedah dia? Faedah macam ni. Insurans hayat ni, dia berbentuk simpanan sebenarnya. Maksudnya sini ialah, katakan Dina beli insurans hayat selama tempoh 10 tahun. Ini contoh, sebagai contoh lah. Okay, contoh. Okay, contoh, Dina beli insurans. Okay, Dina beli insurans hayat. Beli insurans hayat. Okay, selama 10 tahun. Okay, selama 10 tahun. Di mana, jika berlaku 3 benda tadi tu, agar dibayar, contohlah dibayar, katakan RM 1 juta. Contohlah, ni contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, Dina beli juga insurans, contohlah, Dina beli juga insurans motor. Insurans kebakaran, contoh kebakaran. Okey, bayar RM400, di mana kalau berlaku kebakaran, dibayar contohnya RM100,000, contohlah. Gitu, contoh. Okey, katakanlah cukup, dalam tempoh 10 tahun tersebut, katakanlah tiba-tiba satu hari, contoh satu hari lah. Hari ni Dina beli insurans tersebut, esok yang katakan tiba-tiba Dina saya rasa tak sihat. Pergi hospital, hospital kata Dina disahkan ada sakit jantung. Contohlah, bukan kita minta, contoh. Alright. So Dina pun akan dibayar 1 juta. 1 juta. Cash, ambil. Buatlah rawatan. Itu beza dia. Tetapi, bila sampai 10 tahun, katakanlah Dina tak mati, tak sakit, tak cacat. So Dina masih lagi dapat apa yang Dina bayar, apa yang dibayar bulan-bulan tu, dapat semula. Apa yang dibayar bulan-bulan tu, dapat semula. Maksudnya dia tak dapat 1 juta, tapi dia dapat balik, boleh bayar. Contoh biasanya lah. Katakan 10 tahun. Bayar, sorry, lupa lah. Katakan, bayar bulan, ni tertengah tu ya. Bayar bulanan, katakan RM300. Di mana kalau berlaku apa-apa, dia 1 juta contohnya. So katakanlah tempoh 10 tahun, katakan beli hari ni, katakan tahun depan, katakan kita sakit. So kita pun dibayarlah 1 juta. 1 juta. Kita bayar 300 bulan je. Contohlah. Contoh katakan bayar 3 bulan. Sebulan 300. Baru bayar setahun, 12 bulan. Baru bayar 3,100, tiba-tiba kita didiagnose sakit. Sakit jantung lah contohnya. Kita pun dapat dibayar 1 juta ringgit. Untunglah kita. Baru bayar 3,100, tapi dapat 1 juta. Untung kita. Contoh. Tetapi katakanlah, bayar 300. Selama 10 tahun. Darat 10 tahun. Darat 12 bulan pula. Kita dah bayar sebanyak RM36,000. Tetapi kita tak mati, tak sakit, tak cacat. Kita hanya akan dibayar 1 juta kalau kita sakit, mati, cacat. Tapi sampai 10 tahun kita sihat je. Tak sakit apa. So kita tak dapat 1 juta. Tapi kita dapat apa? Dapat balik apa kita laburkan setiap bulan tu. Maksudnya sampai 10 tahun, dia akan terima balik RM36,000 ini. Dia tak dapat 1 juta tu, tapi dapat yang ni lah. Maksud gitu. Faham tak? Faham. Okey, itu insurans hayat maksudnya kita berbentuk simpanan. Cumanya simpanan itu kita tidak boleh keluarkan selagi tak cukup tempoh 10 tahun. Dia beza kita simpan kat bank duit hari-hari tu. Pagi kita simpan, petang boleh keluar dah. Itu simpanan biasa. Tapi untuk insurans hayat ni, dia bentuk simpanan juga. Cuma dia tak boleh dikeluarkan sehingga sampai tempoh matang dia. 10 tahun ke 5 tahun itulah. Tetapi insurans am ni, contohnya, dia bayar 400. Katakan hari ni bayar 400, katakan bulan depan accident. Accident, kereta kena baiki, katakan kosnya RM2,000. So, insurans bayar RM2,000 kat bengkel tu. Bayar 400 je tadi, tapi insurans bayar RM2,000. Untunglah kita. Tapi katakanlah sampai hujung tahun, tak accident apa-apa. So, duit tersebut, dia berbentuk pelaburan, maksudnya tak pakai, lebur. Sampai tempoh setahun, tak dapat balik 400 tu. Lebur gitu saja. Tahun depan, beli lagi. Maksudnya, tak guna, lebur lah.
Maksud dia tak guna duit tu, habislah. Tak guna kena dia habis kira lah. Maksud itu. Itu beza dia. Okey, jadi insurans am ni kalau berlaku apa pun kita untung lah. Contoh, alright. Kita beli insurans kembangan diri, cover sampai 50,000 contohnya. Okey, katakan tengah-tengah jogging, kaki patah, kena pergi hospital, operate apa semua ni, kosnya 3,000 contohnya. So kita pun dibayar 3,000. Sedangkan kita bayar tadi 400 saja. Tapi katakanlah kita beli hari ni contohnya kita beli 1 April 2024 sampai tahun depan langsung tak ada apa kekurangan. So 400 tu lebur gitu saja. Tahun depan bulan 4 2025 beli baru lagi. Itu maksud gitu. Jadi insurans am ni dia berbentuk pelaburan. Tak guna lebur, habis kira. Tapi insurans hayat ni tak guna, kita dapat balik kita bayar bulan-bulan tu berserta dengan faedahnya lagi lah. Dia berbentuk simpanan. Itulah perbezaan antara hayat dan am ni. Okay, inilah dia 5 perbezaan yang paling ketara lah antara hayat dan am ni. Okay, ini adalah soalan-soalan yang potensi masuk. Kerana apa? Soalan ni antara yang kita dah pernah hantar kepada lembaga perusahaan lah. So mungkin boleh keluar, mungkin tak boleh kan. Tapi bergantung ikut. Tapi kita kena tahu apakah perbezaan antara hayat dan am. Masalahnya sama je. Cover diri kita. Alright. Tapi saya suka tengok perbezaan. Okay, contoh. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, kita tengok satu-satu. Insurans motor dulu. Insurans motor tengok semua-semua. Kita akan tengok insurans perjalanan, insurans motor dulu. Okay. Insurans motor, okay, dia akan cover tentang kenderaan. Kenderaan bermotor lah. Daripada motosikal sampai ke atas lah. Basikal tak cover lah. Okay. Kenderaan insurans motor ni dia cover semua kenderaan bermotor. Okay. Di mana pemandu ataupun pemegang polisi akan disebut sebagai pihak pertama. First party. Okay. Orang yang beli insurans namanya adalah pihak pertama. First party. Okay. Kemudian pihak kedua disebut sebagai syarikat insurans. Syarikat insurans panggil sebagai pihak kedua ataupun second party. Okey, itu adalah yang kedua. Okey. Pihak kedua namanya adalah syarikat insurans. Manakala individu terlibat dalam kemangan, okey, soal lepas tadi disebut sebagai pihak ketiga. Third party. Tetapi bukan semua orang tahu. Bukan semua orang. Hanya pemandu sahaja. Okey, hanya pemandu saja dikenali sebagai third party. Tidak termasuk penumpang. Penumpang tak termasuk. Maksudnya kalau berlaku apa-apa, insurans tak akan cover kecederaan penumpang. Dia hanya cover pemandu sahaja yang kita langgar. Okey, pemandu yang kita langgar saja dipanggil sebagai pihak ketiga. Kita sendiri pun kita pihak pertama. Kita pihak pertama. Kemudian orang kita langgar tu, driver tu dipanggil sebagai pihak ketiga. Penumpang orang kita langgar tu tidak dikira dalam insurans. Maksudnya kalau dia mati katak itulah. Tak dapat apa-apa. Okey, insurans hanya cover orang yang memandu sahaja. Okey. Kemudian dalam buku teks kita, muka surat 77, okey, ada 4 jenis insurans motor. Okey. Yang mana? Yang pertama panggil polisi akta. Polisi akta ni adalah undang-undang. Ini adalah undang-undang. Okey. Polisi akta ni adalah undang-undang. Di mana undang-undang kata kalau kita langgar orang, kita wajib bayar ganti rugi kepada orang yang kita langgar. Sama ada dia cedera atau mati, kita wajib bayar dia. Okay, itu kata undang-undang. Undang-undang kata, orang kita langgar tu, kita kena bayar dia. Itu saja. Undang-undang tak kata, kita kena bayar ganti rugi kepada kereta yang rosak. Undang-undang juga tidak kata, benda lain. Semua tak. Okay, alright. So, undang-undang hanya kata, kita langgar orang, kita kena bayar dia. Sama ada dia cedera atau mati, kita kena bayar. Itu saja undang-undang kata. Dan satu lagi ialah, ni satu lagi contoh, okay, satu lagi undang-undang. Okay. Satu lagi yang kita ingat adalah tentang polisi akta ni. Di Malaysia lah. Biasanya polisi akta ni. Okay, mengatakan bahawa okay, besar sentiasa salah. Ini undang-undang kata. Contoh katakan, sebiji motor langgar lampu merah,
Dia potong lampu merah. Lori langgar dia. Sedangkan kita tahu dia langgar lampu merah. Patut salah motor tu. Tapi undang-undang kata yang besar tetap salah. Walaupun yang salah tu motor, tapi undang-undang kata lori salah. Okay. That's why lah kalau berlaku apa-apa kemalangan, okay, biasanya mat motor dia takkan claim insurans lah. Biasanya kalau sebab dia lah, kalau sebab dia. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita claim pun memang dia salah sebenarnya. Tapi dia patut dia yakin boleh dapat. Tapi dia takkan claim lah. Sebab apa? Dia tahu dia salah. So apa jadi? Mereka akan berkompromi lah. Mungkinlah driver lori kata tak apalah abang, you baiki motor you, I baiki lori I, saya akan settle lah. Sebab apa? Sebab dia tahu yang salahnya motor. Tetapi dia yang melanggar. Dari segi undang-undang kata lori tetap salah. Yang besar tetap salah. Dia kena pandai-pandai lah cover. Dia kena pandai-pandai settle lah. Okay, itu yang pertama. Polisi yang pertama adalah polisi akta. Akta kata bila kita langgar orang, kita wajib bayar orang itu. Sama ada dia mati ataupun sakit, kita kena bayar dia. Okay. Yang kedua, polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga pula, kalau berlaku apa-apa kemalangan, dia akan cover dua benda. Yang pertama sekali ialah kita langgar orang. Kita langgar orang, maka kita wajib bayar ganti rugi kepada dia. Okay? Maksudnya sini, contoh katakan saya bawa kereta, Dina bawa kereta, saya terlanggar Dina. So, insurans tu saya punya. Tapi saya kena guna insurans saya untuk bayar Dina. Okay? Kita guna insurans kita untuk bayar orang yang kita langgar. Itu maksud insurans pihak ketiga. Kita guna insurans kita untuk bayar pihak ketiga. Maksudnya sinilah, kita tak payah keluarkan duit. Insurans akan bayar. Itu maksud gitu. Alright? Dan pihak ketiga dia kata, insurans juga kata, kita kena bayar kereta yang kita langgar. Okay, jadi insurans pihak ketiga, dia cover dua benda. Yang pertama, cedera orang yang kita langgar dan kerosakan kereta yang kita langgar. Tetapi insurans itu kita punya. Tapi dia tak cover kereta kita yang rosak. Tak cover. Okay? Dia juga tak cover kereta kita yang rosak walaupun dia terbakar atau dicuri. Okay? Faham tak? Maksudnya macam ni. Insurans ini kita punya. Macam kisah dia kata, saya bawa kereta, okay, Dina bawa kereta, saya langgar Dina. Kereta saya rosak, saya cedera, Dina cedera, kereta Dina cedera, rosak. So, saya guna insurans saya. Okay, insurans saya punya. Tapi, tidak bayar untuk kereta saya, tidak bayar untuk cedera saya. Tapi, saya guna insurans tersebut untuk bayar cedera Dina dan bayar kerosakan kereta Dina. Sedangkan insurans itu saya punya. Itulah konsep pihak ketiga. Kita beli untuk bayar orang yang kita langgar. Bukan untuk kita. Dan inilah insurans yang paling murah sekali. Paling murah sekali. Namanya insurans pihak ketiga. Kita punya insurans tapi digunakan untuk bayar orang yang kita langgar. Okay? Itu insurans pihak ketiga. Insurans yang ketiga, namanya adalah pihak ketiga kebakaran kecurian. Okay, insurans ini dia sama macam insurans pihak ketiga. Iaitu dia cover tentang cedera orang kita langgar, kereta orang kita langgar. Cuma lagi satu ialah dia cover kereta kita juga. Dengan syarat kereta kita itu terbakar ataupun dicuri. Itu beza dia. Kalau kereta kita hanya kemek saja, remuk saja, dia tak cover. Insurans ini hanya akan cover kereta kita kalau kereta kita terbakar ataupun dicuri. Jadi biasanya kalau kita ada insurans ini, kita hantar ke bengkel, token bengkel akan kata, you bakarlah you punya kereta, you boleh claim insurans. Kalau ada insurans kebakaran dan kecurian. Okay. Insurans ini hanya cover kereta kita kalau kereta kita terbakar atau dicuri. Kalau remuk sahaja
tidak di-cover. Keluarkan duit sendiri untuk bayar orang itu. Untuk bayar kereta kita. Sorry. Okay, alright. Dia tak cover juga. Kereta kita rosak kerana kemalangan, tidak di-cover. Dia hanya cover kalau kereta kita terbakar atau dicuri. Ini punya insurans, dia tengah-tengah. Tak mahal, tak murah. Insurans dia tengah-tengah lah separuhnya. Okay. Insurans keempat adalah komprehensif. Yang paling mahal sekali. Okay, ni yang paling mahal lah. Ini paling mahal. Okay. Ini adalah insurans keempat, insurans komprehensif. Insurans yang paling mahal sekali. Okay. Pihak ketiga paling murah. Pihak ketiga paling murah. Okay. Kemudian yang komprehensif paling mahal. Ini paling murah. Ini paling mahal. Tengah-tengah ni dia tak mahal tak murah. Sedang-sedang je lah. Okay. Di mana insurans komprehensif, kalau berlaku kemalangan, dia akan cover orang yang kita langgar, kereta yang kita langgar dan juga kereta kita sendiri. Terbakar ke, tak terbakar ke, kereta kita akan di-cover. That's why dia mahal. Insurans itu kita punya dan bila berlaku apa-apa, kita guna insurans kita untuk bayar cedera orang kita langgar, okay, cedera kerosakan kereta yang kita langgar dan juga kereta kita. Tapi cedera kita tidak di-cover. Satu tambah saja. Okey. Di sini saya masuk ini. Okey, sebab seterusnya. Okey, jadi pihak pertama. Ataupun kita lah. Pemandu. Yang melanggar. Saya lagi nampak beza sikit. Okey. Yang ini adalah, pihak ketiga ni adalah pemandu. Pemandu yang dilanggar. Kita nampak beza sikit ya. Okey. Kemudian satu lagi ialah penumpang. Okey, kecederaan ni kecederaan pihak ini kecederaan kepada penumpang lah. Penumpang kepada penumpang dua-dua pihak, dua-dua pihak. Okey, penumpang dua-dua pihak. Sama ada di pihak kita ataupun di pihak orang kita langgar tu. Okey, di mana insurans motor tidak akan cover sebarang kecederaan terhadap kita yang memandu dan juga penumpang-penumpang. Insurans takkan cover benda ni. Okay. Insurans hanya cover tentang pemandu yang kita langgar sahaja dan kenderaan sahaja. Dia takkan cover penumpang yang menumpang kita ataupun menumpang pemandu yang dilanggar tadi. Okey, boleh faham maksudnya itu. Okey, contoh gini sebagai contoh bagi nampak jelas sikit . Okey, contoh gini sebagai contoh. Okey, contoh bagi nampak jelas sikit. Okey, contoh. Okey, contoh katakan, okey, saya lah Azman. Okey. Bawa isteri. Bawa isteri dan anak-anak. Okey, bawa anak-anak. Okey, kemudian telah melanggar. Okey. Melanggar Dina contohnya. Dina. Okey, Dina yang mana Dina ni bawa mak lah. Mak ya. Okey, bawa mak je. Contoh. Bawa mak. Dina memandu. Okey, saya memandu. Saya bawa isteri dan anak-anak, kemudian Dina bawa mak buat Dina. Jalan-jalan, kemudian saya langgar Dina. So, kalau kes begini, apa jadi? Okey. Kalau saya ambil insurans pihak ketiga. Okey. Jadi, bila saya langgar Dina, saya dah kena bayar Dina. Jadi, Azman ni, okey, akan guna insurans dia. Okey, untuk bayar apa? Okey, untuk bayar apa? Pertama sekali ialah bayar kecederaan Dina. Dan juga kerosakan kereta Dina. Itu saja. Sedangkan insurans itu, insurans saya. Insurans itu saya punya. Tapi saya tak boleh guna untuk baiki kereta saya, untuk baiki kecederaan saya. Tapi saya boleh guna untuk apa? Bayar cedera Dina. Dina kemalangan, pergi hospital. Kos hospital Dina, saya bayar. Kerosakan kereta Dina, saya bayar. Itulah insurans pihak ketiga. Dia saja murah. Tak cover banyak. Okey tu. Tak faham tanya lah. Okey. Tapi kalau saya ada insurans pihak ketiga. Saya ada insurans pihak ketiga kebakaran, kecurian. Pihak ketiga
kebakaran, okey, kebakaran dan kecurian. Kalau macam ni juga. Okey, kalau macam ni pula, okey, berlaku kemalangan. So, saya guna insurans saya pertama sekali untuk bayar cedera dina, kerosakan kereta dina dan juga kerosakan kereta saya. Kereta sendiri. Okey, dengan syarat kereta tu terbakar ataupun dicuri. Tu syarat dia. Kalau tak terbakar ataupun tak dicuri, tak cover juga. Tu benda dia. Itu beza dia. So, dia tak mahal, tak murah. Tengah-tengah. Tetapi, kalau saya beli insurans komprehensif, okey, berlaku apa-apa, okey, saya guna insurans saya untuk pertama kali sama juga. Bayar cedera dina, okey, bayar kerosakan dina dan juga bayar kerosakan kereta saya. Tu. Okey. Tu beza. Jadi dia ada cover lebih sikit lah. Tetapi dia tetap tak cover, cedera isteri dan anak-anak dan cedera mak Dina tu. Tak cover. Untuk cover juga, ambillah insurans kemalangan diri. Baru cover. Alright. Ketiga-tiga insurans ini tetap sama. Okay. Ketiga-tiga insurans ini tetap sama. Tidak cover. Okay. Ketiga-tiga insurans ini, tidak cover. Tidak cover. Pertama sekali lah cedera. Cedera Azman. Okey. Cedera isteri dan anak. Juga tak cover mak Dina tu. Sama juga. Tu benda dia. Okey, cedera mak Dina tu. Jadi insurans kemalangan ini hanya cover tentang motor sahaja, tentang kenderaan sahaja. Dia tak cover tentang nyawa, kecederaan orang-orang yang tumpang kita. Okey, tak cover. Diri kita sendiri pun tak cover. Sedangkan insurans kita punya. So, untuk cover benda ni semua, kena ambil apa? Okey, untuk cover semua ni kita ambil apa? Okey, untuk cover yang ini, ambillah insurans kemalangan. Ambil insurans berasingan lah, itu insurans kemalangan diri. Kalau kita ada yang ni, boleh kita cover. Okey, tu beza dia. Ketiga-tiga insurans. Tapi kalau kita kalau insurans, kalau polisi atas tadi, dia cuma kata berlaku kemalangan, saya kena bayar cedera dina sahaja. Itu kalau insurans. Okay, right. Okay, ini kalau polisi atas dia, polisi atasnya first tadi. Okay. Kalau polisi atas tadi kata, okay, insurans tersebut insurans saya hanya bayar ini sahaja. Ini sahaja. Ini undang-undang kata. Itulah beza empat insurans ini. Okay, polisi atas kata, ni undang-undang lah, undang kata, saya langgar dina, saya kena bayar cedera dina. Cedera akan mati ke, saya kena bayar. Tapi yang lain-lain tu, inilah benda dia. Ini adalah undang-undang. Undang-undang kata. Okay, alright. Inilah dia perbezaan antara 3-4 insurans ni lah. Ini benda dia, beza dia. Okay, seterusnya, kita tengok lagi. Okay, tengok contoh. Ni contoh. Encik Roslan ni. Okay, Encik Roslan ni, dia memandu kereta milik dia. Okay. Encik Roslan ni, dia bawa kereta dia. Kemudian, dia bawa rakan dia, Fahrin. Okay, Encik ini bawa kawan Fahrin. Dia terlibat kemalangan di mana kereta dia melanggar kereta yang dipandu oleh Encik Kamarul. Dia langgar Encik Kamarul ni. Kemudian apa jadi? Semua mereka cedera. Okay, semua mereka cedera. Okay. Ketiga-tiga mereka cedera, dia kata. Dan dia kata lagi, kereta juga rosak teruk. Kereta rosak teruk. Okay, dan Encik Roslan ni, dia ada insurans komprehensif. Dia ada insurans komprehensif. Jadi untuk insurans ni, apakah yang dia cover? Apa dia di cover oleh insurans ni? Cik Roslan langgar Cik Kamarul. Okey, apakah yang di covernya? Dia ada insurans komprehensif. Okay, apa yang di cover dia? Apa yang di covernya? Dina. Kemalangan. Okay, dia ada insurans komprehensif, kan dia guna insurans dia tu untuk cover apa? Insurans komprehensif cover apa?
Encik Rosa bawa kereta dengan Farin, langgar Cik Kamarul. Dia orang cedera, kereta berosak. So dia ada insurans komprehensif. Okey, insurans komprehensif ni cover apa? Tiga benda dia cover. Apa benda? Komprehensif. Ni dah tiga benda tu. Ni dah tiga benda tu. Ni. Jadi, insurans itu Encik Rosa punya. Tapi dia akan cover, pertama kali dah, kecederaan siapa? Encik Kamarul. Okey, cederaan Encik Kamarul. Okey. Yang kedua, dia akan cover Kemalangan kereta. Kerosakan kereta. kata siapa? Encik Kamarul. Okey, Encik Kamarul. Okey, lagi satu? Insurans komprehensif. Dia cover apa? Kemalangan Encik Kamarul. Dia ada tiga sini. Cedera dia orang dengan kerosakan kereta juga. Okey, so nak cover apa lagi satu? Insurans komprehensif. Di sini adalah kerosakan kereta Encik Roslan. Ada. Okay. Alright. Komprehensif cover tiga ni je lah. Dan dia tak cover dua benda lain. Okay. Iaitu apa yang tak covernya? Kecederaan diri Encik Roslan diri sendiri. Dan juga satu lagi, kecederaan kawan baik dia. Encik Farid lah. Encik Farid penumpang lah. Tu dia benda. Okay. Inilah benda dia. So, apa-apa insurans motor tidak akan cover pemandu yang melanggar. Dia hanya cover pemandu yang dilanggar sahaja. Okay. Penumpang semua tak di-cover. Okay. Lepas tu kereta pula hanya di-cover kalau dia ambil insurans komprehensif, dia cover kereta dia. Tak ambil itu, tak cover. Kalau ambil insurans pihak ketiga je, cover kereta orang. Okay. Tapi kalau kereta sendiri di-cover kalau ambil insurans komprehensif. Baru di-cover. Okay. Faham? Okay. Seterusnya. Insurans perubatan kesihatan pula. Tadi insurans motor. Ni kena tahu. Okay. Kalau berlaku apa-apa, apa yang di-cover tak di-cover. Tu kena tahulah. Okay. Pengiraan ni kita akan buat pada hari esok lah. Okay. Yang ini pula. Insurans perubatan kesihatan pula. Dia akan cover 4 benda. Terutamanya 4 benda. Okay. Apa benda je tu? Yang pertama sekali ialah Kita ada pembedahan. Okay. Kos rawatan. Okay. Kos rawatan sama ada untuk pembedahan lah. Pembedahan dan sebagainya lah. Contoh. Lagi? Penyakit kritikal. Itu insurans hayat. Okay. Dia akan cover kos ubat-ubatan. Ubat-ubatan. Yang pertama tadi cover tentang pembedahan. Okay, pembedahan ni bukan sebab apa. Contoh kita patah kaki. Kita patah kaki. Kita nak operate. Itu di cover tu. Tapi kalau kita sakit jantung, sakit tu, tak cover. Tak cover. Okay. Ini kes yang kita sebab kita kesihatan kita. Bukan disebabkan oleh penyakit, penyakit kritikal tu lah. Okay, ubat-ubatan. Lagi, hospitality. Maksudnya Pendapatan hospital. Okay, kena tahan kat ward lah. Okay, warded lah. Okay, kos ward dan sebagainya lah. Okay, satu lagi. Rawatan untuk pembedahan, ubat-ubatan, kos ward. Jika ditahan lah. Jika ditahan. Okay, apa lagi? Okay, tu lagi lah. Apa-apa sajalah berkaitan dengan khidmat nasihat ke apa semua tu kena lah. Tu semua di cover lah. Okay, alright. Okay, kos rawatan, kos pembedahan, ubat-ubatan, kos ward dan juga lain-lain lah. Lain-lain semua ni lah kena. Okay, dia berkaitan dengan kesihatan dan perubatan sahajalah. Okay, alright. Okay. Alright, okay. Kalau insurans kemalangan,
Tentang kemalangan saja. Kalau insurans kebakaran, tentang kebakaran. Ini contohlah. Ini contoh yang kita akan tahu benda-benda dia. Okey, seterusnya kita tengok. Apakah tujuan kita ambil insurans? Okey. Ramai orang kata insurans ini tak bagus. Insurans tak bagus. Okey. Tapi sekarang ni insurans ni penting sekarang ni. Kita tengok dulu. Apakah kepentingan insurans? Yang pertama sekali lah, tujuan dia ialah kita dapat bantuan keuangan untuk keluarga kita ataupun untuk diri kita sendiri kalau kita hilang upaya, sakit ataupun kita mati. Kalau kita ada insurans hayat ni, kita ada insurans ni, kalau kita mati, tak ada kita risau sangat. Sebab apa? Kita tahu keluarga kita akan ada sejumlah wang yang akan dibayar oleh insurans dan mereka boleh teruskan hidup. Contoh gitulah. Okey, contoh macam saya kan, saya ada insurans nyawa. Okey, bayar setiap bulan 300. Kalau saya mati ke, sakit kritikal ke, cacat ke, saya akan insurans bayar pada saya 1 juta. So saya tak risaulah sebab saya ada duit 1 juta. Boleh sambung hidup. Kita buat rawatan ke, untuk buat apa, boleh. Okey, ataupun kalau saya mati pun saya tahu dah. Isteri saya, family saya ada 1 juta. Sambunglah hidup balik. Nak buat apa buatlah. Nak kahwin baru ke, nak buat bisnes ke, buatlah, tak usah. Okey, saya tak risau. Itu tujuan pertama. Yang kedua, dengan adanya insurans, tiba-tiba katakan satu hari doktor kata saya ada sakit jantung. So inilah sebagai sumber keuangan untuk membuat rawatan. Tu. Okey, contoh katakan gitulah, tujuan dia. Sebagai sumber keuangan untuk buat rawatan ataupun untuk pembedahan rawatan ke, pembedahan ke, semua tu lah. Pembedahan ke, semua tu lah duit dia. Kalau tak ada insurans ni, mampus nak keluarkan duit sendiri. Mampulah. Dah lah gaji sikit, gaji kecil. Katakan contoh gaji katakan 8,000 sebulan. Tiba-tiba operate jantung katakan kena 300,000. Mana nak cari? Itulah tujuan kita ambil insurans. Supaya insurans cover 300,000 tu. Itu tujuan dia. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, katakanlah cacat. Okey, kata cacat tak boleh bekerja. Tak boleh bekerja. Apa kena buat? Inilah sebagai sumber keuangan untuk, bila kita tak boleh kerja, duit tak dapat. Macam nak bayar hutang. Bayar hutang kereta, hutang rumah, tu. Inilah jadi sumber dia. Sumber keuangan untuk menjelaskan komitmen hutang. Dengan adanya insurans, boleh guna duit insurans tersebut untuk bayar duit kereta, duit rumah, duit itu, duit inilah tujuan dia. Dan yang kelima, kalau kita kemalangan, contohnya kata-kata patah kaki, tak boleh bekerja. Kita pula kerja gaji hari contohnya. Tak pergi kerja, tak dapat duit. Nayanglah kita kan. So inilah sebagai sumber pendapatan sementara. Inilah tujuan kita ambil insurans. Supaya kita sentiasa ada income, ada pendapatan untuk kita menghadapi benda-benda ni. Itu tujuan kita ambil insurans. Okay, alright. Ni 4 tujuan lah. 4 tujuan yang kena nampak. Okay, sementara tidak boleh bekerja lah. Sementara tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja contohnya. Okay, tidak boleh bekerja. Okay. Tetapi ramai orang, ni sebenarnya ramai orang, ni soalan bentuk kebat ni. Okay. Ramai orang mengatakan insurans ini sesuatu yang membebankan. Kenapa? Kenapa? Jelaskan jawapan. Contohlah membebankan. Jelaskan jawapan anda. Okey. Kenapa orang kata insurans ini membebankan? Agak-agak kenapa? Ini adalah soalan yang popular, yang potensi masuk ni. Insurans dikatakan sesuatu yang perkara yang membebankan. Jelaskan jawapan anda. Kenapa orang kata insurans membebankan? Harga dia. Harga nak bayar. Berapa harga dia? Contoh. Okey, katakanlah Dina nak beli insurans rumah, nak cover rumah tersebut berharga 300,000. Agak-agak berapa dia nak kena bayar? 300,000. Okey, itu yang silap tu. Okey, orang beranggapan kita nak cover rumah kita 300,000, kita kena bayar 300,000. Bukan. Bukan, itu tanggapan orang, okey. Salah tanggapan. Ni betul ke? Salah tanggapan dari aspek keuangan, bayaran premium. Okey, ada orang beranggapan, okey, bayaran premium. Okey, ada orang beranggapan macam Dina saja. Okey, Dina kata untuk cover rumah 300,000 kena bayar 300,000. Tak, bukan gitu. Okey, contohnya saya ada kereta. Okey,
kereta saya tu ditaksirkan bernilai RM60,000. Tapi saya hanya bayar RM1,200 sahaja. Tapi covernya RM60,000. Sama macam rumah tadi. Rumah Dina tadi berharga RM300,000. Tapi untuk cover RM300,000 tu, Dina tidak perlu bayar RM300,000. Mungkin bayar RM400 saja. Mungkin bayar RM400 saja, tapi covernya RM300,000. Itu aspek pertama. Salah tanggapan dari aspek badan premium. Okay, contoh katakan, nak cover RM RM100,000, okay, kena bayar RM100,000. Contoh, ini silap kita faham ni. Okay, nak cover RM100,000, mungkin kita hanya bayar RM50 saja, RM1 saja. Itu silap yang pertama. Yang kedua ialah kita beranggapan, okay, kita sentiasa selamat. Sebab apa? Sebab kita ni berhemah je. Bawa kereta slow, berhemah je. Okay, rumah pun duduk rumah saja. Okay, ataupun kita ni kata jogging pun dalam rumah saja, tak pergi jogging mana-mana. Okay, bawa kereta pun slow. Okay, alright. So kita pun tak nak ambil insurans sebab kita fikir kita selamat. Sedangkan kita tak tahu malam tak berbau. Kita kata buat kita selamat, tiba-tiba orang hentam kat belakang. Kena juga. Jadi kita menganggap selamat, so tak perlu ambil insurans. Aku relax je, aku duduk kampung je. Tak adalah risiko apa-apa. Itu tanggapan. Yang ketiga segi, beban kewangan lah. Beban kewangan lah. Masalah kewangan lah. Ini utama. Masalah kewangan. Kenapa? Kita beranggapan, kita bayar insurans, kita akan rugi. Sebab bulan-bulan kena bayar rugi-rugi. Itulah. Maksudnya gitu. Maksudnya terpaksa keluarkan duit lebih untuk bayar insurans. Okay, inilah dia antara punca-punca kenapa orang kata insurans itu membebankan. First tadi yang itulah yang paling banyak yang first ni lah. Ramai orang fikir itu. Nak cover diri RM50,000, bayar RM50,000. Nak cover RM100,000, bayar RM100,000. Tak. Okay, contoh macam Dina sendiri. Contoh. Okay, Dina pergi sekolah. Dina bayar insurans juga tau. Tapi bukan Dina bayar, kerajaan bayar. Di mana Dina hanya bayar RM1.50 saja setahun. Tapi cover di Dina sampai maksimum RM8,000. Itu. Semua pelajar sekolah bayar insurans RM1.50 saja. Tapi cover diri sampai RM8,000. Katakan balik sekolah, accident, patah kaki. Jadi mak Dina boleh dapatkan maklumat, laporan doktor tu, hantar ke sekolah akan claim insurans. Jadi Dina akan dibayar nanti. Okay. Insurans kat sekolah tu akan cover. Dah Dina kat rumah, pergi sekolah, balik sekolah. Di cover itu. Contoh macam tahun lepas, ada murid saya mati terbakar. Ni ada surat khabar pun. Mati terbakar sebab apa? Kawan main api. Dia tengah tidur dalam bilik store tu, tiba-tiba kawan api main cucu-cucu. Terbakar dia. So family dia dapat RM8,000 kerana dia mati terbakar tu. Okay, sedangkan dia tak bayar pun sebenarnya. Tapi kerajaan bayar RM1.50. Jadi nak cover RM8,000 tu bukan maksud kita bayar RM8,000. Bayar kecil saja bayar dia. Tapi manfaatnya besar. Itu maksud insurans. Okay, contoh macam sekarang ni saya ada insurans. Okay, saya ada insurans nyawa. Saya bayar RM150 saja sebulan. Tapi kalau saya mati, waris saya akan dapat RM500,000. Itu dia. Tak ada saya kena bayar RM500,000, mati saya. Okay, kalau itu saya tak nak beli. Jadi saya bayar RM150 sebulan. Tapi kalau saya mati, waris dapat RM500,000. Itu ialah konsep insurans. Bayar sedikit, manfaat besar. Tapi orang tak nampak yang itulah. Orang duk fikir, yang saya tadi, macam dia fikir tadi lah. Okay, alright. Okay, inilah antara soalan yang penting. Yang potensi. Okay. Yang ni antara yang potensi tahun ni lah. Ada yang potensi tentang apakah sebab membebankan, apakah tujuan insurans. Ini penting-penting kat ni. Okay, ini semua penting-penting tajuk ni. Dan juga apakah perbezaan yang tadi yang kita buat ni. Apakah perbezaan. Ini penting. Ni tiga ni penting tahun ni. Tahun ni penting lah tahun ni. So bagilah perhatian sikit. Okay, alright. So sambung lagi. Okay, kita tak belajar pengiraan lagi. Okay, sekarang kita nak masuk part pengiraan. Okay, kita tengok part pengiraan. Untuk hari ni kita tengok pengiraan berkaitan dengan insurans perjalanan dulu. Okay, ini adalah insurans perjalanan. Kita tengok saya kira macam mana. Okay, insurans perjalanan. Okay, insurans perjalanan dia akan cover apa? Cover tentang risiko sepanjang perjalanan sahaja. Okay,
Tempoh masa dia bergantung kepada berapa lama kita bercuti. Jangan ambil setahun, rugilah kita. Okay, contoh katakan dia nak pergi bercuti kat Langkawi 3 hari je, tapi ambil insurans sampai setahun. Rugilah. Beli untuk 3 hari saja. Betul boleh tempoh masa bercuti. Okey, alright. Okey, ni contoh nah. Okey, insurans perjalanan dia hanya cover tentang perjalanan. Daripada mula kita bergerak sampai kita rumah kita semula. Itulah tempoh coverage insurans perjalanan. Okey, dia cover dari rumah ke tempat percutian dan sampai ke rumah semula. Itu dia cover. Lepas tu dah habis dah, tak cover dah. Okay, right. So, untuk yang ini, pengiraan dia ada banyak. Okay, untuk insurans perjalanan, dia ada beberapa faktor yang akan menentukan berapa kita kena bayar. Okay, ini contoh soalan. Jadual menunjukkan harga premium insurans perjalanan syarikat insurans Clear Berhad untuk percutian ke Jepun dan Itali. Kita tengok ada tempoh percutian. Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada gitu. Okay, itu yang pertama. Tempoh percutian. Bergantung jugalah. Makin lama, makin mahal lah harga insurans. Okay, kemudian percutian pun sama juga. Okay, pergi Jepun, lain harga. Pergi Itali, lain harga. Okay, pergi sendiri, lain harga. Pergi dengan pasangan, lain harga. Pergi dengan family, lain harga. Itu dia. Okay, nampak? Tempoh bercuti berbeza, kos insurans pun berbeza. Okay, so apakah yang mempengaruhi perbezaan insurans ini? Soalan tanya. Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan ini? Kenapa pergi Itali, pergi Jepun murah? Itali mahal. Kenapa pergi seorang murah? Ramai-ramai mahal. Kenapa agak? Kenapa pergi bercuti sekejap murah? Cuti lama mahal. Kenapa? Okay, apakah faktor dia? Okay, saya tanya. Pertama sekali inilah perbezaan dia. Faktor-faktor dia. Yang pertama sekali adalah tempoh masa percutian. Itu yang pertama. Salah. Okay. Yang pertama adalah tempoh percutian. Di mana, ni keluarlah, ni ingatan ni lah. Okay. Ni ingatan saja. Semakin lama tempoh masa, semakin mahal. Kenapa jadi gitu? Kenapa makin lama makin mahal insurans dia? Agak-agak kenapa? Makin lama nak bercuti makin mahal insurans. Kenapa agak-agak? Okay, sebabnya ialah makin lama kita pergi bercuti, makinlah kita berisiko untuk menghadapi kecelakaan, kemalangan, apa semualah. Itu je. Okay, kalau kita pergi hari ni esok balik dah, kuranglah sikit risiko. Bila kita pergi seminggu, mungkin ada risiko berlaku. Contoh gitu. Yang pertama. Yang kedua ialah lokasi percutian. Lokasi percutian. Contoh macam Jepun dengan Itali tu. Kenapa Itali mahal? Kerana Itali ni jauh satu. Yang kedua, banyak berlaku kes-kes jenayah. Jepun ni pula dia dekat dengan kita dan dia ni lebih aman. Itu lokasi lah beza dia. Okay, jarak satu jarak dan juga keadaan situasi sana lah. Situasi sana. Okay, mungkin dia kurang jenayah ke apa semua lah. Kurang jenayah ke dan sebagainya. Contoh. Okay. Yang ketiga, ataupun dia punya kestabilan lah. Kestabilan, kurang jenayah, ataupun lebih stabil, ekonomi stabil, politik stabil. Jadi dia akan murah sikit lah. Yang ketiga adalah bilangan. Bilangan dia nak pergi tu. Jenis polisi lah. Sama ada pergi seorang-seorang ke dan sebagainya. Mana pergi individu seorang-seorang, individu lebih murah berbanding pergi berkumpulan. Inilah dia 3 faktor yang akan mempengaruhi harga premium. Hari, lokasi dan bilangan. Bilangan individu tersebut. Okey. Yang ni pula, ni tadi saya tadi, kenapakah, ni soalan saya tadi. Kenapakah makin lama makin meningkat
Premium. Kerana semakin lama berada di sesuatu tempat tu, contohlah satu tempat, okey, satu tempat, maka risiko kemalangan semakin tinggi. Itulah kenapa makin lama makin mahal. Itulah sebab dia. Makin lama duduk di situ, makinlah tinggi risiko kita. Kalau tak berlaku hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Okey, itu sebab dia. Okey, dan soalan C pula dia kata, Puan Roslina ni nak bercuti ke Itali selama 2 minggu. Okey. Dia nak bercuti ke Itali. Okey, ni maklumat. Bercuti ke Itali. Tempohnya pula lah 2 minggu dia kata. Nak pergi 2 minggu dia kata. Okey, maklumat kedua, bercuti selama 2 minggu. Yang ketiga dia kata, pelan manakah yang paling sesuai untuk dia? Okey. Antara tiga ni, polisi sahaja, pasangan family. Dia pun sesuai. Dia nak pergi ke Itali. Nak pilih 2 minggu. 2 minggu bagian tengah sekarang dah. Okey, antara tiga ni. Tiga ni. Antara yang 58. Okey, antara 58. 121, 112 dan juga 132. Yang paling sesuai dengan dia. Dia kata dia nak bercuti ke Itali selama 2 minggu sempena cuti sekolah. Memang sesuai untuk dia. Ataupun dia ambil yang ni, 275 ni. Ini untuk setahun. Ini untuk setahun. Ini untuk 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Yang mana sesuai untuk dia? Kalau pemegang polisi tu dia seorang je cikgu. Ya. Saya rasa 58 je. Okey, kenapa 58? Sebab dia pergi seorang je. Okey, alright. Bagus. Okey, individu ada 58 sebab apa? Sebab dia tak beritahu pun dia nak pergi dengan family semua. Okey. Kerana dia akan bercuti sendirian lah. Sebab soalan tak beritahu pun dia pergi dengan family, dengan anak-anak tak beritahu. So inilah paling sesuai sekali. Okey. Jangan ambil yang ini. Walaupun dia tempoh setahun, dia rugilah sebab nak cuti 2 minggu je. Bayar mahal buat apa? Okey. Janganlah ambil yang ini sebab dia pergi seorang-seorang. Kecuali kalau dia kata pergi dengan family apa semua, ambil lah yang ni. Contoh. Alright, okay, thank you. Alright. Okay, settle tu. Okay, sekarang tengok ini pula. Ini tentukan pada benda palsu dia. Kadar premium, ini soalan saya tanya. Okay, soalan ni. Kadar premium memberikan amount bersih premium yang dikenakan kepada pemegang polisi. Benar atau palsu? Maksudnya ialah, duit yang kita bayar tu merupakan amount bersih yang kita kena bayar kepada pemegang polisi. Betul tak betul? Amount, kadar premium memberikan amount bersih premium yang dikenakan kepada pemegang polisi. Betul tak betul? Betul. Jawapan dia tidak. Tidak betul. Okay. Dia hanyalah amount kasar sahaja. Maksudnya inilah. Contoh tadi macam tadi lah. Okay. Saya beli insurans motor. Keretanya cover 60,000. Tapi saya bayar 1,200 saja. So 1,200 itu bukan amount bersih yang saya dapat nanti. Okay. Dia hanya amount kasar. Bayar banyak itu, cover banyak ni. Jadi dia bukan. Dia hanya memberikan amount kasar. Kena hati-hati ya. Kesepak sini. Okay, amount kadar premium tu adalah kadar amount kasar yang perlu dibayar, bukan bersih. Okay, kemudian nilai muka polisi ialah jumlah yang dipilih oleh muka polisi untuk mendapat insurans. Okay, ni okay. Ni betul, ni benar. Iaitu contoh katakan nak beli insurans kebakaran, okay, rumah kita adalah 300,000 contohnya. So kita boleh pilih lah nak beli berapa ribu. Alright, kita yang pilih, bukan syarikat tentukan. Syarikat hanya boleh cadangkan je. Tapi nilai muka ni nilai yang dipilih oleh kita. Ni clue dia lah. Nilai muka adalah nilai yang dipilih oleh kita. Terpulang, syarikat dia boleh kata rumah cik ni harga 500,000 cik ya. Kita boleh pilih nak beli 500,000 ke 400,000 atau tak kisah. Bergantung kita. Dipilih oleh kita sendiri. Syarikat insurans hanya boleh cadangkan sahaja. Okey, kemudian yang ni pula. Nilai muka akan dibayar sebahagian oleh waris. Ini clue dia adalah dibayar sebahagian. Betul tak betul? Maksudnya kalau saya mati, okay, so family saya akan dapat sebahagian daripada insurans tu. Betul tak betul? Betul. Tak betul. Kalau saya mati, dia akan dapat semua sekali. Tak ada separuh-separuh. Itu kena ingat. Okay? Kalau saya mati atau kita sakit,
syarikat akan bayar sepenuhnya. Tak ada kata bayar separuh-separuh, tak ada. Dia akan bayar sepenuhnya. Okey. Kemudian insurans sementara boleh baru memberi perlindungan tempoh setahun. Okey, ini benar. Okey. Di sini clue dia ialah insurans sementara boleh baharu tahunan. Okey, ni clue dia. Okey. Nampak perkataan ini bermaksud kita akan di-cover tempoh setahun dan tahun depan boleh renew. Itu maksud insurans sementara boleh baru tahunan. Okey, alright. Ini je pengetahuan je lah. Tak penting pun. Okey, soalan berikutnya. Kenapakah orang sukan lasak lebih tinggi insurans dia? Sebab dia terdedah pada risiko. Okey, risiko terdedah kemalangan yang lebih besar lah. Kemalangan yang lebih besar. Yang lebih besar kan lebih tinggi tak kisahlah. Lebih besar. Okey, orang yang angkat berat ke tu semua tu lagilah terdedah dengan kemalangan. Okey, silap angkat, dia timpa dia tu accident. That's why dia lebih tinggi lah. Okey, cukup. Itu risiko. Okey, kemudian umur. Sama juga, umur. Kenapa orang yang berusia insurans yang lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak? Ni adalah pendapat insurans. Semakin berusia, semakin tinggi. Semakin tinggi risiko mendapat penyakit. Itu je. Pelbagai penyakit. Maksudnya orang tua ni dia makin lama makin terdedah penyakit lah. That's why dia makin lebih tinggi. Lagi satu ialah orang yang merokok lah. Orang yang merokok pun sama juga. Semakin kuat merokok, maka semakin kuatlah risiko dia akan dapat penyakit. Satu, semakin berusia. Yang kedua, semakin orang merokok lah. Merokok ni pun sama juga. Satu, usia. Satu nota lah. Nota kita adalah merokok. Orang merokok pun insurans lebih tinggi. Kerana rokoklah punca kepada segala penyakit lah. Kerana risiko penyakit yang lebih tinggi. Ini ingatannya lah. Satu, usia. Satu lagi ialah merokok. Lagi satu, jantina pun sama juga. Jantina pun sama juga. Jantina pun sama juga. Jantina. Di mana dikatakan lelaki lebih mahal insurans dia berbanding perempuan. Kerana dikatakan lelaki lebih aktif. Berbanding perempuan. That's why dia kata insurans untuk lelaki ni lebih tinggi berbanding insurans untuk perempuan. Okay. Alright. So, usia, jantina dan merokok. Ini adalah 3 faktor yang akan menentukan kadar premium. Okay, alright. Sekarang kita tengok insurans hayat. Pengiraan insurans hayat. Okay, bagaimana untuk kira insurans hayat? Okay, insurans hayat, kita belajar sekarang ni, dia bergantung kepada 3 faktor. Okay, insurans hayat ni bukan bergantung 3 faktor. Okay, insurans hayat ni pertama tadi ya. Okay, pertama tadi insurans hayat ni ialah cover 3 benda. Okay, dia cover 3 benda. Cover 3 benda sekaligus, iaitu yang pertama tadi adalah kematian, okay, sakit kritikal dan juga cacat kekal. Alright. Okay, so dia ada 3 faktor. 3 faktor penentu dia. Okay. Kita tengok jadual ni. Okay, jadual ni. Apakah faktor penentu dia? Jadual menunjukkan kadar premium tahunan, sebenarnya muka sementara boleh baru tahunan, kita tahu. Dia ada umur, lelaki, perempuan, merokok tak merokok. Okay, inilah faktor dia. 3 penentu dia ialah, pertama kali ialah jantina, umur dan juga merokok. Ini adalah 3 faktor yang akan menentukan berapa kita kena bayar kalau kita nak beli insurans hayat. Jantina, umur, merokok. Okey. Dia ada umur 36, 40, ada lelaki dan perempuan. Okey. Merokok mahal. Tak merokok murah sikit. Perempuan murah sikit harga dia. Lelaki mahal sikit harga dia. Okey. Makin meningkat usia, makin tinggi pula harga insurans dia. Okey. So, soalan pertama. Berdasarkan jadual di atas, tentukan premium tahunan yang perlu dibayar untuk setiap situasi yang berikut. Okay, soalan pertama kata, Cik Pamela,
Okey, Cik Pamela ni kata ingin membeli insurans tersebut pada nilai RM1,050. Okey. Dia nak beli insurans yang akan cover diri dia sebanyak RM150,000. Nak beli insurans untuk cover diri RM150,000. Dia kata Cik Pamela. Biasa Cik ni perempuan lah kita rujuk. Okay, biasa Cik ni perempuan. Okay, so kita rujuk kotak bahagian perempuan. First kali. Okay, rujuk kotak ni. First kali dia adalah seorang perempuan. Rujuk kotak perempuan. Step yang pertama lah. Step yang kedua, dia kini berusia 38 tahun. So, umur dia 38. So, rujuk kotak bahagian 38 tahun. Itu cara kira dia. Okay. Rujuk kotak yang ni. Okay. 38 tahun. Dan yang ketiga lah, dia seorang perokok tegar. Dah lah dia perempuan. Siap okok pula. Rugilah tu. Okay. So, dia seorang perokok tegar. Jadi, untuk yang ini, kita rujuk bahagian inilah. Maksudnya, setiap RM1,000. Okay. Soalan ni kata apa? Soalan ni kata, setiap RM1,000. Ni, jadual ni merujuk kepada setiap RM1,000. Jadi, setiap RM1,000, dia kena bayar sebanyak RM2.50. Tu cara baca maklumat dia lah. Okay. Jadi, dia nak beli insurans yang cover banyak ni. So, berapa dia kena bayar? Okay. So, dekat sini, formula pengiraan. Okay. Formula pengiraan ni diberi ya. Formula diberi. Okay. Ni adalah formula. Okay. Formula mengira premium insurans hayat. Okay. Yang ini diberi. Diberi dalam exam. Okay. So tak payah hafal lah. Diberi dalam exam. Okay. Formula macam ni. Formula dia ialah. Okay. Formula dia ialah. Jumlah yang hendak dibeli. Ataupun nilai muka lah. Okay. Formula macam ni. Okay. Nilai muka. Okay. Nilai muka. Okay. Nilai muka. Okay. Per dengan 1,000. Darab dengan ikut kadar dia. Ikut kadar dia. Kadar premium. Ni ikut jadual lah. Okay. Ini adalah formula untuk kira insurans hayat. Nilai muka per dengan 1,000 darab dengan kadar premium. Okay. Ni ikut jadual lah. Maksudnya itu. Di mana. Okay. Untuk ini formula. Formula ini dibagi. Di mana nilai muka adalah jumlah yang kita nak beli. Okay. Alright. Okay, nilai muka ni merujuk kepada berapa kita nak beli. Okay, berapa nak beli. Okay. Nilai muka ni merujuk kepada berapa kita nak beli. Okay, dekat kes ni dia nak beli RM150,000 lah kes ni. Okay, RM RM150,000. Okay, yang per 1,000 ni berganul soalan. Biasanya per 1,000. Tapi kena hati-hati, kadang-kadang kata 2,000, kadang-kadang kata 3,000. Tapi biasanya 1,000. Kemudian, kadar premium ni jadual lah. Kadar premium ikut jadual. Okay. Kadar premium tu ikut jadual. Okay. Kadar premium tu kita ikut jadual. Okay. Dalam kes ni ialah RM RM2.05. Okay. Ni contoh. Okay. Alright. Seterusnya. Berapakah yang dia bayar supaya dia dapat cover diri dia sebanyak RM150,000. Maksudnya. Nak beli banyak ni. Tidak perlu bayar banyak ni. Tak perlu bayar ni, jangan bayar banyak ni, mati kita. So cara kiraannya macam ni lah cara dia. Jadi kat kes ni nak beli sebanyak RM150,000. Begini. Bahagi dengan 1,000 dan darab dengan RM2.05. Ni cara kiraan dia. RM semua tak tahu tak apa. Okey. Ini cara kira dia. Gitu. Dan dapat jawapan. So RM150,000 per dengan 1,000 darab dengan RM2.05. Jadi dia hanya perlu bayar sebanyak RM307.50 saja. Bayar banyak ni saja, okey, bayar banyak ni saja tapi cover sehingga RM150,000. Tu benda je insurans. Okay, bukan bayar RM150,000. Bayar banyak ni saja. Tapi cover macam ni. Katakan hari ni dia beli insurans ni. Esoknya dia disahkan sakit jantung.
Dapat RM10,000 esoknya. Tu maksud gitu. Faham Faham? Okay, alright. Okay, kalau faham sekarang kita tengok soalan ni pula. Soalan B ni pula. Okay, soalan B ni pula, dia kata, Encik Stanley, Encik Stanley, lelaki lah. Encik Stanley, lelaki. Okay, so dia seorang ahli sukan, guru sukan yang tidak merokok. Dia kata, tidak merokok, dia kata. Tidak merokok dan berusia 40 tahun. Okay, 40 tahun, dia kata. So, ini 3 maklumat pertama lah. Encik Stanley, tak merokok dan umur 40 tahun. Dia nak beli insurans hayat berjumlah RM300,000. Ni dia. Nak beli insurans hayat berjumlah RM300,000. Maklumat kata. Kemudian, oleh sebab insurans hayat ni, dia hanya cover mati, cacat dan sakit kritikal. Dia tak cover tentang sakit demam, semua tu tak cover. Jadi untuk itu, dia pun bercadang menambah pula polisi kesihatan dan perubatan. Dia tambah polisi yang baru. Maksudnya jadi dua lah. Satu hayat, satu lagi insurans kesihatan nak beli. Dia syarikat dia kata apa? Untuk perubatan ni, dia cover hanyalah 25% daripada nilai muka asas. Ini maklumat dia. Okey. Maklumat dia. Kemudian yang ketiga ialah untuk yang biru ni, dia kata setiap RM1,000 kena bayar RM1.10 sahaja. Jadi di sini maksudnya dia ada dua insurans. Dia ada dua insurans. Satu dia nak beli insurans hayat. Dia ada dua insurans. Satu nak beli insurans hayat. Ni. Salah tempat. Okay, yang pertama dia nak beli insurans hayat. Ni. Okay. Dia nak beli dua insurans. Satu dia nak beli insurans hayat. Yang mana setiap RM1,000 kena ikut jadual kat atas tu. Yang kedua, insurans ini. Kesihatan dan keperubatan. So dia ada dua insurans. Satu yang merah tu, satu lagi yang biru ni. So ada dua kiraan lah. Okay, macam mana kiraan dia? Okay. So untuk yang merah ni, dia nak beli insurans hayat. Untuk insurans hayat, kena ikut jadual ini. Kena ikut jadual ni. Okay, untuk yang merah tu kena ikut jadual ni lah. Okay, di mana dia lelaki sini. Dia lelaki. Saya tak tempat ikut tempat senang sikit. Tak sini. Okay. Yang pertama tu sila ikut jadual inilah. Sebab dia kata dia lelaki, ikut jadual ni. Dia lelaki sini. Stanley lelaki, ikut jadual ni. Yang kedua, dia tak merokok. Ikut jadual ni. Dan dia umur 40, ikut jadual ni. Yang kedua dia ikut ni. Dia tak merokok, ikut jadual ini. Dan yang ketiga ialah dia tidak merokok. Dia tak merokok, setiap RM1,000 kena bayar sebanyak RM2.80. Itu cerita dia. Okay. Untuk insurans hayat, ikut jadual ini. So, cara kira sama macam di sini. Sama macam ni. So, nak cover tadi RM300,000. Soalan beritahu. Ni lah. So, RM300,000 sini. Bahagi dengan 1,000, darab dengan setiap RM1,000, darab dengan RM2.80. Okey, itu cara dia. Jadi, bukan bermaksud kepada RM300,000, mati dia. Okey, begini. Jadi, RM300,000 dibahagikan dengan 1,000, didarabkan dengan RM2.80. Jadi, dia perlu bayar sebanyak RM840. Okey, bayar 840 setahun, cover sehingga RM300,000. Hari ni beli, esok sakit kritikal, dapat RM300,000. Sedangkan baru bayar 840 sahaja. Itu yang pertama. Okey, ini untuk insurans hayat. Untuk insurans ini pula dia kata nilai muka dia hanyalah 25% sahaja. Maksudnya dia tak cover RM300,000 tu. Dia hanya cover 25% daripada itu. So, berapa di covernya? Okay, nilai muka dia berapa? Untuk di sini, nilai muka dia hanya ambil 25% sahaja daripada yang atas tadi. Kita kira dululah. Untuk hayat, nak cover RM300,000. Untuk yang ini, hanya cover 25% sahaja daripada RM300,000 itu. Gitu, saya kira.
cari dulu berapa yang buka di cover. Jadi dia hanya cover sebanyak ini. Okey, 75,000 kot. Okey, 25 per 100 darab dengan RM300,000. Okey, darab dengan RM300,000. So, untuk kesihatan ni dia hanya cover sebanyak RM75,000 saja. Dia tak cover RM300,000. Ni saja. Hayat cover banyak ni. Tapi untuk insurans kesihatan ni cover ini saja. Jadi untuk cover banyak ni, berapa kena bayar? Cara sama gini. Cara sama gini, di mana okey, nak cover RM75,000, setiap 1,000 kena bayar, soalan kata, RM1.10. Tu soalan beritahu lah, RM1.10. Setiap 1,000 bayar RM1.10 sahaja. So untuk yang ini, dia kena bayar RM75,000 per dengan 1,000 darab dengan RM1.10. Darab dengan RM1.10. Jadi dia kena bayar sebanyak RM82.50 sahaja. Okey, bayar sebanyak ini, cover tentang penyakit sebanyak RM75,000. Gitu jawapannya. Okey, so total je soalan tanya. Okey, soalan tanya tu, berapakah jumlah dia kena bayar? Jadi last kali kena buat satu lagi tambahan lah. Ke sini, satu lagi tambahan. Okey, jumlah bayaran ialah 840 untuk nyawa dan 8250 untuk perubatan kesihatan. Jadi total dia kena bayar sebanyak RM 92250. Okey, ni jumlah last kali. Dia perlu bayar sebanyak ini untuk cover 300,000 untuk nyawa dia dan 75,000 untuk kesihatan dia. Dia faham? Okey, alright. Kalau faham, ada tanya apa-apa tak setakat ni? Ada lagi. Okey, alright. Kalau tak ada, nak sambung lagi, nak berhenti? Nak sambung, kita sambung masuk lagi. Tak sambung, tak boleh kita stop, tak apa. Nak sambung kan nak stop? Kita tanya dulu tu je lah. Okey, untuk hari ni kita habis kat sini. Okey, cuma kan nak tanya, nak sambung lagi tak apa nak stop tu je? Stop lah cikgu. Sekejap lagi saya ada kelas ni kat rumah Haji right. Okey, alright. Okey, so untuk hari ni habis kat sini dulu. Okey, so kita sambung esok malam dengan insurans motor. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama.